Pernahkah Anda terfikir, mengapa perkataan hari dalam Al-Quran disebut sebanyak 365 kali, sama seperti jumlah hari dalam setahun? Atau, adakah Anda tahu bahawa bilangan sebutan bulan Syah adalah 12, persis bilangan bulan dalam kalender? Adakah ini kebetulan atau ada rahsia matematik tersembunyi di sebalik setiap ayat? Bayangkan, di sebalik keindahan bahasa dan makna, terdapat satu lapisan keajaiban numerik yang menanti untuk diterokai. Seolah-olah setiap huruf, setiap perkataan telah disusun dengan teliti oleh satu kebijaksanaan yang melampaui zaman. Hari ini, kita akan menyelami dunia mikro Al-Quran, di mana sains, logik, dan keajaiban bersatu, mencabar minda dan membuka mata kita kepada dimensi baru wahyu ilahi. Bersedia untuk uji dan dikejutkan dengan fakta-fakta yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelum ini? Sebelum kita menyelam lebih dalam, kami ada peluang menarik untuk Anda, hadiah buku tadabbur yang sistematik, logik, dan saintifik. Jika Anda ingin meneroka Al-Quran dengan cara yang baharu, inilah peluang Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita perbaharui niat kita. Bukan sekadar untuk menambah ilmu, tetapi juga untuk melaksanakan satu tanggungjawab besar yang diamanahkan kepada setiap Muslim, dakwah. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik." Ini adalah perintah yang jelas, menegaskan bahawa dakwah adalah kewajipan setiap Muslim, bukan hanya untuk para ulama atau pendakwah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat," menandakan bahawa setiap daripada kita mampu dan wajib menyampaikan kebaikan walaupun sedikit. Dakwah bukan sekadar menyebarkan ilmu, tetapi juga membina masyarakat yang lebih baik, memperkukuh ukhuwah dan menambah keberkatan dalam hidup kita. Setiap usaha kecil membawa ganjaran besar di sisi Allah dan memberi impak positif kepada diri, keluarga dan masyarakat. Ingat, setiap tindakan kecil untuk dakwah itu penting. Ia adalah saham akhirat yang berterusan. Dengan berdakwah, kita bukan sahaja menunaikan tanggungjawab, tetapi juga memperbaiki diri, menambah pahala dan menyebarkan rahmat Islam ke seluruh alam. Untuk mendapatkan hadiah istimewa Anda, hanya ikut arahan di bawah dan mulakan pengembaraan yang mencerahkan ini bersama kami. Anda sudah bersedia? Pause ketika logo kepala kucing muncul, scan QR code dan layari bab 3 blogspot yang terpapar. Sila pause video sambil sahkan guna Musyaf Uthmani. Mari kita mulakan dengan hati yang ikhlas dan minda yang terbuka, sambil kita membongkar khazanah yang tersembunyi dalam setiap ayat Al-Quran dan menyebarkannya sebagai cahaya dakwah kepada dunia. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke satu lagi episod yang penuh inspirasi, di mana kita akan menyelami keindahan dan keajaiban Al-Quran dari sudut yang jarang diterokai. Hari ini kita akan membuka tirai kepada dunia mikro Al-Quran, sebuah dimensi yang sering tersembunyi di sebalik bacaan harian kita. Bayangkan, setiap kali kita membuka Al-Quran, kita bukan sahaja membaca ayat-ayat yang memberi petunjuk, tetapi juga memasuki satu alam di mana setiap huruf, setiap angka, dan setiap susunan ayat membawa makna yang lebih mendalam daripada yang kita sangka. Selain panduan dan kisah-kisahnya yang menyentuh hati, Al-Quran mengandungi corak yang menakjubkan pada peringkat mikro, keajaiban nombor, struktur, dan reka bentuk yang sangat terperinci. Contohnya, bilangan perkataan tertentu yang diulang dalam Al-Quran seringkali sepadan dengan makna atau konsep yang dibawa. Sebagai contoh, perkataan hari, yaum, disebut sebanyak 365 kali, sama dengan jumlah hari dalam setahun. Dengan menggunakan teknologi moden sebagai kanta pembesar, kita dapat melihat bagaimana setiap huruf dan perkataan seolah-olah disusun dengan penuh hikmah. Misalnya, huruf-huruf muqatta'at, huruf-huruf misteri di permulaan beberapa surah, masih menjadi teka-teki kepada para ulama dan saintis. Namun, kajian mendapati terdapat pola matematik yang konsisten di sebalik penggunaannya. Penerokaan ini tidak menggantikan hubungan rohani kita. Sebaliknya, ia menambah lapisan kekaguman yang baru. Apabila kita memahami kehalusan struktur Al-Quran, rasa syukur dan keimanan kita semakin mendalam, kerana jelas bahawa setiap elemen dipilih dengan teliti oleh pencipta. Dengan bantuan komputer dan analisis data canggih, para penyelidik kini boleh menganalisis corak tersembunyi dalam Al-Quran. Sebagai contoh, analisis statistik mendapati bahawa jumlah ayat dalam sesetengah surah berkait rapat dengan tema atau mesej surah tersebut. Malah, ada juga penemuan di mana jumlah huruf tertentu dalam satu surah
sepadan dengan bilangan ayat atau perkataan utama dalam surah itu. Kita akan meneroka konsep seperti Ummu Iwahi, yaitu surah Al-Fatihah yang menjadi ibu kepada wahyu, serta muqatta'at, huruf-huruf terputus yang membuka beberapa surah. Jangan risau, saya akan menerangkannya dengan mudah dan jelas supaya semua dapat faham, walaupun Anda baru pertama kali mendengar istilah-istilah ini. Sebagai contoh, perkataan laut dan darat masing-masing disebut 32 dan 13 kali dalam Al-Quran. Jika kita jumlahkan, hasilnya ialah 45. Menariknya, nisbah 32 hampir sama dengan nisbah keluasan laut dan darat di bumi. Ini hanyalah satu daripada banyak contoh bagaimana kekerapan perkataan dan susunan huruf mendedahkan reka bentuk yang menakjubkan dan penuh makna. Penemuan-penemuan ini bukan sahaja menguatkan iman kita, tetapi juga menawarkan cara yang ampuh untuk berkongsi keindahan dan keunikan Islam dengan dunia luar. Ia membuktikan bahawa Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi juga satu mukjizat yang merentasi zaman dan teknologi. Rahsia Al-Quran terus terbongkar, berbicara kepada setiap generasi, walaupun dalam bahasa data dan teknologi, membuktikan relevansinya sepanjang zaman. Kini, generasi muda boleh mengkaji Al-Quran menggunakan aplikasi, perisian dan kecerdasan buatan untuk memahami keajaiban mikro ini. Bersedia untuk menyaksikan tanda tangan pencipta pada peringkat terkecil, di mana setiap titik dan garis membawa makna yang mendalam. Setiap corak, setiap pengulangan dan setiap struktur adalah bukti kebijaksanaan ilahi yang tidak terjangkau akal manusia. Mari kita mulakan perjalanan kita ke dalam keajaiban mikro Al-Quran. Bismillah dan semoga hati kita terbuka untuk menerima ilmu baru hari ini. Bersama-sama, kita akan menyelami rahsia yang tersembunyi di sebalik setiap ayat dan mengagumi keindahan yang tidak pernah pudar. Sebelum kita menyelami butiran yang lebih mendalam, mari kita fahami terlebih dahulu apa itu teori kerangka Al-Quran atau ringkasnya TQK. TQK ialah satu pendekatan ilmiah yang mengkaji struktur Al-Quran secara sistematik dengan meneliti bagaimana ayat, surah, dan elemen-elemen terkecilnya disusun secara sengaja dan penuh hikmah oleh Allah SWT. Teori ini mula mendapat perhatian apabila para sarjana dan pengkaji mendapati bahawa Al-Quran bukan sekadar koleksi ayat yang disusun secara rawak, tetapi memiliki reka bentuk berlapis-lapis yang sangat kompleks, seumpama seni bina agung yang setiap batunya diletakkan dengan tujuan tertentu. Asal-usul TQK boleh dikesan kepada usaha para ulama klasik yang cuba memahami susunan ayat dan surah. Namun dengan kemunculan teknologi moden, analisis ini menjadi lebih mendalam dan objektif. Dalam TQK, kita boleh mengkaji struktur Al-Quran dari dua peringkat utama. Makro, iaitu gambaran keseluruhan susunan surah dan tema besar, dan mikro, iaitu perincian seperti bilangan perkataan, huruf, dan pola matematik tersembunyi. Bayangkan Al-Quran seperti sebuah kota futuristik. Dari jauh, Anda melihat keindahan dan keteraturannya. Tetapi apabila Anda mendekat, setiap batu bata, jalan, dan bangunan mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat spesifik. Pada peringkat mikro, TQK meneliti elemen-elemen paling asas dan boleh disahkan secara objektif, seperti kiraan perkataan, kekerapan huruf serta corak dan pola yang tersembunyi dalam nombor muka surat dan susunan ayat. Dengan bantuan teknologi moden, sesiapa sahaja kini boleh mengesahkan fakta-fakta ini tanpa mengira latar belakang atau kepakaran agama. Signifikansi TQK sangat besar. Ia membuktikan bahawa keajaiban Al-Quran bukan hanya pada mesejnya, tetapi juga pada struktur dan susunannya yang mustahil untuk direka oleh manusia biasa. Setiap nombor, setiap pola dan setiap susunan adalah petunjuk pada kerumitan, keindahan dan tujuan yang luar biasa dalam Al-Quran, seperti kod rahsia yang hanya dapat dibongkar dengan ilmu dan teknologi. Analogi mudah, bayangkan Anda melihat sebuah jam tangan mekanikal. Dari luar, ia kelihatan ringkas, tetapi di dalamnya terdapat ratusan komponen kecil yang bergerak serentak, setiap satu memainkan peranan penting. Begitulah juga Al-Quran menurut TQK. Peringkat mikro mendedahkan kejeniusan matematik dan struktur Al-Quran, membuktikan bahawa pengarangnya adalah di luar kemampuan manusia biasa dan mustahil untuk direka oleh manusia. Dalam aplikasi dunia sebenar, TQK telah digunakan untuk membangunkan perisian analisis Al-Quran, membantu pelajar, pengkaji, dan masyarakat umum memahami keunikan kitab ini secara saintifik. Malah, pendekatan ini telah dimanfaatkan dalam pendidikan, penyelidikan, dan dialog antara agama, membuktikan bahawa Al-Quran sentiasa relevan dan boleh diuji kebenarannya sepanjang zaman.
Tiada satu pun dalam Al-Quran yang berlaku secara kebetulan. Setiap elemen diletakkan dengan kebijaksanaan dan perancangan yang sempurna. Dengan TQK, Anda sendiri boleh menjadi sebahagian daripada penemuan ini, menggunakan teknologi untuk mengesahkan keajaiban struktur Al-Quran. Inilah keunikan TQK. Ia menghubungkan tradisi keilmuan Islam dengan kemajuan teknologi masa kini, membuka ruang baru untuk memahami dan menghayati Al-Quran. Mari kita lihat dengan lebih dekat bagaimana semua ini berlaku dalam praktiknya dan bagaimana Anda sendiri boleh mengesahkannya. Konsep mikro pertama yang akan kita pelajari ialah Ummu Iwahi atau UFI, yang bermaksud Ibu Wahyu. Konsep ini sangat penting dalam memahami struktur dan keunikan Al-Quran dan telah menjadi subjek kajian mendalam sejak zaman awal Islam hingga era moden. Secara sejarah, para ulama klasik telah lama meneliti perkataan-perkataan utama dalam Al-Quran, menyedari bahawa terdapat kata-kata tertentu yang menjadi tunjang kepada keseluruhan wahyu. Istilah Ummu Iwahi sendiri merujuk kepada kumpulan perkataan teras yang membentuk asas mesej Al-Quran, seperti Allah, iman, Islam, jannah dan beberapa lagi. Kata-kata ini bukan sekadar istilah biasa, tapi menjadi asas kepada ajaran, hukum dan nilai yang dibawa oleh Al-Quran. Sebagai contoh, perkataan Allah muncul lebih daripada 2,600 kali, menandakan keutamaan tauhid dalam Islam. Iman dan Islam pula sering dikaitkan dalam ayat-ayat yang membincangkan kepercayaan dan amalan. Kekerapan dan taburan perkataan-perkataan ini sangat menakjubkan secara matematik, mendedahkan satu reka bentuk yang dirancang dengan teliti dan penuh hikmah. Setiap perkataan seolah-olah ditempatkan dengan tujuan tertentu, membentuk pola yang konsisten di seluruh 114 surah dan lebih 6,000 ayat. Sebagai contoh, perkataan yaum, hari, disebut sebanyak 365 kali, sama dengan jumlah hari dalam setahun. Begitu juga bulan disebut 12 kali, selari dengan bilangan bulan dalam setahun. Ini hanyalah sebahagian daripada keajaiban numerik yang ditemui dalam kajian Ummu Iwahi. Dengan bantuan teknologi moden, kita kini mampu mengira, menganalisis dan memvisualisasikan perkataan-perkataan ini serta-merta, mendedahkan simetri dan pola tersembunyi yang tidak dapat dilihat sebelum ini. Perisian komputer dan algoritma canggih membolehkan kita meneliti setiap ayat dan perkataan dengan ketepatan tinggi. Analisis mendalam ini menguatkan iman, kerana ia menunjukkan tahap-tahap konsistensi dan kehalusan yang mustahil dicapai oleh mana-mana pengarang manusia, walaupun dengan teknologi canggih. Setiap corak dan simetri yang ditemui menjadi bukti keaslian dan keajaiban Al-Quran. Kajian UFI juga sangat relevan dalam bidang dakwah dan pendidikan kerana ia menyediakan bahasa sejagat, data dan bukti yang berbicara kepada hati dan minda, merentasi budaya dan zaman. Bukti numerik dan pola matematik ini mudah difahami oleh generasi moden yang menghargai logik dan fakta. Ia membuktikan bahawa Al-Quran bukan sekadar koleksi kebijaksanaan kuno, tetapi satu keajaiban hidup yang terus didedahkan melalui alat dan penemuan moden. Setiap penemuan baru menambah keyakinan bahawa Al-Quran adalah wahyu yang terpelihara. Berkongsi penemuan-penemuan ini dalam dakwah membuka minda dan hati, terutamanya dalam era yang sangat menghargai bukti dan data. Ia juga membantu menjelaskan konsep-konsep kompleks seperti UFI kepada masyarakat umum. Cap jari ilahi jelas terpamer dalam setiap perkataan teras, membuktikan keaslian dan keajaiban Al-Quran untuk semua generasi. Ummu Iwahi bukan sekadar istilah tetapi pintu masuk kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang mukjizat Al-Quran dari sudut sejarah, linguistik dan teknologi. Dengan memahami UFI, kita bukan sahaja menghargai keindahan bahasa Al-Quran tetapi juga keajaiban struktur dan kandungannya yang melampaui batas zaman dan teknologi. Mari kita selami lebih mendalam keajaiban numerik yang luar biasa, perkataan Allah dalam Al-Quran. Dalam sejarah penulisan dan pengkajian Al-Quran, para ulama dan cendekiawan telah lama tertarik dengan kekerapan munculnya nama Allah. Melalui analisis moden, kita dapati bahawa perkataan Allah muncul sebanyak 2,698 kali dalam Al-Quran. Satu angka yang bukan sekadar kebetulan, tetapi merupakan hasil dari 19 mas tapapadua. Nombor 19 ini bukanlah angka rawak. Ia disebut secara eksplisit dalam surah Al-Mudaththir, ayat 30 sebagai kunci kepada struktur matematik Al-Quran. Sejak zaman wahyu, para sahabat telah memperhatikan keunikan angka-angka dalam Al-Quran. Namun hanya dengan teknologi moden, pola ini dapat dianalisis secara menyeluruh. Lebih menakjubkan,
Jika kita menjumlahkan semua nombor ayat di mana Allah disebut, hasilnya ialah 180 sama 1 titik. Sekali lagi, gandaan tepat 19. Ini bermakna, bukan sahaja jumlah sebutan, malah kedudukan setiap sebutan Allah dalam Al-Quran juga terikat dengan pola matematik yang konsisten. Secara statistik, kemungkinan kedua-dua jumlah sebutan dan jumlah kedudukan ayat boleh dibahagi dengan 19 adalah sangat rendah. Ini menunjukkan adanya satu sistem yang sangat teratur dan mustahil untuk direka oleh manusia. Apatah lagi dalam tempoh 23 tahun penurunan wahyu. Dengan kemajuan teknologi, sesiapa sahaja kini boleh mengesahkan data ini menggunakan perisian analisis digital Al-Quran. Ini menjadikan keajaiban numerik ini bukan sekadar dakwaan, tetapi fakta yang boleh diuji dan dibuktikan oleh sesiapa sahaja di seluruh dunia. Visualisasi data dan graf digital mendedahkan lebih banyak corak tersembunyi, seperti taburan sebutan Allah yang tersebar secara seimbang di seluruh surah dan ayat, membentuk satu struktur matematik yang kompleks dan harmoni. Semua ini menjadi bukti objektif, tanda tangan matematik yang berpusat pada nama Allah, seolah-olah setiap sebutan telah disusun dengan teliti untuk membentuk satu kod yang tidak dapat ditiru. Sepanjang 23 tahun wahyu, tiada manusia yang mampu menyematkan kod matematik sedemikian tanpa bantuan teknologi moden. Ini membuktikan bahawa struktur ini bukan hasil rekaan manusia, tetapi satu mukjizat yang melampaui batas kemampuan manusia. Dalam konteks dakwah, keajaiban numerik ini menjadi bukti kukuh tentang pengarang ilahi Al-Quran. Ia membuka ruang dialog antara sains, matematik, dan wahyu. Mesejnya jelas, Al-Quran adalah keajaiban yang hidup, bukan sahaja dari segi bahasa dan makna, tetapi juga dari segi struktur matematik yang menakjubkan. Sekarang, mari kita teroka muqatta'at, huruf-huruf misteri di permulaan 29 surah dalam Al-Quran. Huruf-huruf ini seperti alif, lam, mim atau kaf telah memikat para ulama dan pembaca selama berabad-abad. Makna sebenar muqatta'at hanya diketahui oleh Allah, dan inilah yang menambah keunikan serta misteri mereka. Para ulama telah mengemukakan pelbagai tafsiran. Ada yang melihatnya sebagai isyarat kepada nama-nama Allah. Ada pula yang mengaitkannya dengan rahsia linguistik atau numerik. Sebahagian sarjana berpendapat bahawa muqatta'at adalah cabaran kepada manusia untuk meniru keindahan dan struktur Al-Quran. Kerana huruf-huruf ini tidak membentuk kata yang jelas, namun tetap menjadi sebahagian daripada mukjizat bahasa Al-Quran. Dari sudut numerik, corak yang luar biasa muncul. Sebagai contoh, surah Kaf bermula dengan huruf Kaf yang muncul 57 kali, gandaan 19. Corak ini berulang dengan muqatta'at lain seperti alif, lam, mim, yang jumlah kiraan gabungan dalam surah-surah tertentu juga merupakan gandaan 19. Ini menunjukkan adanya sistem matematik yang konsisten dan rumit. Konsistensi sedemikian adalah di luar kebetulan, menunjukkan kod matematik yang canggih dan terancang dalam struktur Al-Quran. Huruf-huruf ini juga bertindak sebagai penanda, mengawal kekerapan huruf dalam surah-surah mereka, dan membentuk pola yang hanya dapat dikesan melalui analisis mendalam. Kerumitan dan keunikan muqatta'at menentang penjelasan manusia biasa, menonjolkan struktur ilahi Al-Quran yang tidak dapat ditiru. Walaupun satu huruf sahaja, muqatta'at membawa makna dan tujuan yang mendalam, menjadi tanda kebesaran dan keajaiban Al-Quran yang terus dikaji hingga hari ini. Mengesahkan corak muqatta'at hampir mustahil tanpa teknologi moden. Dengan kemajuan komputer, kita kini boleh menganalisis ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mendalam dan sistematik. Mengira huruf secara manual dalam ratusan ayat adalah membosankan, memakan masa dan mudah silap. Dulu, para pengkaji terpaksa meneliti satu persatu, tetapi kini segalanya berubah. Dengan perisian analisis teks Arab seperti Quranic Corpus, Alphanus, dan Python Scripts khusus, kita boleh mengira kekerapan huruf-huruf muqatta'at dalam setiap surah secara automatik dan tepat. Contohnya, alat seperti Quranic Corpus membolehkan kita membandingkan surah muqatta'at dengan surah lain, mendedahkan corak unik yang signifikan secara statistik, seperti kekerapan huruf alif, lam dan mim dalam surah Al-Baqarah. Visualisasi digital seperti peta berkod warna dan graf interaktif membantu kita melihat pola-pola ini dengan jelas. Sebagai contoh, graf bar menunjukkan lonjakan kekerapan huruf tertentu di surah-surah muqatta'at. Dashboard mesra pengguna membolehkan sesiapa sahaja meneroka data Al-Quran dengan mudah.
dari pelajar hingga penyelidik profesional. Bagi orang beriman, penemuan ini menjadi sokongan logik dan berasaskan bukti untuk memperkukuh iman mereka. Dalam konteks dakwah, pendekatan berasaskan data ini sangat berkesan. Ia membolehkan penyampaian yang telus dan mudah difahami, sesuai dengan era saintifik hari ini. Kini, sesiapa sahaja boleh menggunakan alat dalam talian seperti Quran.com atau aplikasi analisis untuk menjalankan kajian sendiri, menjadikan keajaiban numerik Al-Quran mudah diakses oleh semua. Dengan penemuan moden dan teknologi canggih, keajaiban numerik Al-Quran kini terserlah, membuktikan reka bentuk ilahi yang luar biasa di sebalik setiap huruf dan ayat. Akhir sekali, mari kita periksa muka surat. Jihad, kajian nombor muka surat dalam Mushaf Uthmani Standard. Walaupun nombor muka surat adalah tambahan moden, susun atur Al-Quran 64 muka mendedahkan corak yang luar biasa dan tersembunyi. Sebagai contoh, jika kita perhatikan, jumlah muka surat Al-Quran dalam Mushaf Uthmani adalah 64. Angka ini bukan sekadar kebetulan. Ia berkait rapat dengan struktur surah dan ayat dalam Al-Quran. Trik kita Ma'ruf Puan Limayu. Jika kita bahagikan nan huruf 4 dengan 2, kita dapat dikahun 2, yang sering menjadi titik tengah dalam kajian numerik, menandakan keseimbangan dan simetri dalam susunan wahyu. Satu contoh menarik ialah apabila kita menambah bilangan ayat pada muka surat yang dicerminkan. Sebagai contoh, muka surat 10 dan Nimimas 95, nan 4 10 plus 1. Jumlah ayat pada kedua-dua muka surat ini sering menghasilkan angka yang signifikan seperti 19 atau 7 yang merupakan nombor penting dalam kajian numerik Al-Quran. Selain itu, jika kita jumlahkan semua nombor surah dari 1 hingga 115, kita akan mendapat 6,555. Angka ini bukan sahaja berkait dengan jumlah muka surat, tetapi juga dengan jumlah ayat dan struktur matematik lain dalam Al-Quran. Sebagai contoh, 6,555 adalah hasil tambah berterusan yang menunjukkan keteraturan dan kesinambungan dalam wahyu. Hubungan konsisten ini menunjukkan bahawa walaupun dalam persembahan fizikal Al-Quran, terdapat panduan ilahi yang mengatur setiap aspek, dari jumlah muka surat hingga susunan ayat dan surah. Ini memberi implikasi besar dalam kajian Quranik, kerana ia membuktikan bahawa struktur fizikal mushaf juga mempunyai hikmah dan rahsia tersendiri. Ia adalah peringatan bahawa perlindungan Allah meliputi setiap aspek wahyunya, bukan sahaja dari segi makna tetapi juga dari segi bentuk dan susunan fizikal. Struktur Al-Quran dikunci oleh kod matematik yang kompleks, memastikan pemeliharaannya yang sempurna sepanjang zaman. Sebagai contoh, pola pengulangan angka 19 dalam jumlah ayat, surah dan muka surat menjadi bukti keajaiban numerik yang tidak dapat ditiru. Bahkan bentuk cetakan, susunan ayat, dan reka bentuk muka surat adalah keajaiban yang tersendiri. Setiap satunya membawa makna dan rahsia yang menunggu untuk diterokai oleh para pengkaji Al-Quran. Implikasi penemuan ini sangat besar dalam bidang kajian Quranik moden. Ia membuka ruang untuk penyelidikan lanjut, menggabungkan teknologi digital dan analisis matematik untuk memahami lebih mendalam rahsia wahyu Allah. Setiap muka surat, setiap nombor dan setiap susunan adalah sebahagian daripada keajaiban yang tidak pernah pudar. Apakah kesan keajaiban peringkat mikro ini terhadap keimanan, keilmuan dan pemahaman moden terhadap Al-Quran? Bagi orang beriman, penemuan numerik ini memperdalam iman dan menambah kepastian intelektual kepada keyakinan rohani. Ramai yang melaporkan rasa kagum dan syukur setelah mengetahui keajaiban matematik Al-Quran. Mengetahui ketepatan matematik Al-Quran, menghilangkan keraguan dan menguatkan ikatan kita dengan Allah. Seorang pelajar universiti berkongsi, saya dulu ragu-ragu, tetapi setelah mengkaji pola numerik ini, saya semakin yakin Al-Quran adalah wahyu ilahi. Dalam bidang keilmuan, bukti-bukti ini membuka ruang baru untuk kajian interdisiplin antara sains komputer, matematik, dan pengajian Islam. Para sarjana kini menggunakan teknologi moden untuk menganalisis struktur ayat dan surah, menghasilkan penemuan yang mengagumkan. Untuk dakwah, bukti-bukti ini adalah revolusioner, empirikal, boleh disahkan dan meyakinkan. Seorang pendakwah berkata, saya sering gunakan data numerik ini dalam dialog antara agama. Ia membantu mengatasi halangan emosi dan membina jambatan intelektual. Pendekatan ini sangat berkesan untuk mereka yang berfikiran saintifik dan generasi muda. Kajian case menunjukkan pelajar STEM lebih tertarik mendalami Al-Quran apabila melihat bukti numerik
yang logik dan sistematik. Keajaiban Al-Quran adalah abadi, didedahkan semula melalui alat moden. Teknologi seperti kecerdasan buatan dan realiti terimbuh kini digunakan untuk memperlihatkan keunikan struktur Al-Quran. Berkongsi keajaiban ini adalah seruan kepada akal, penemuan, dan iman. Ia menghubungkan generasi lama dan baru dalam satu perjalanan penemuan yang berterusan. Kisah-kisah ini membuktikan bahawa keajaiban numerik Al-Quran memberi impak besar bukan sahaja kepada individu, tetapi juga kepada masyarakat dan dunia keilmuan. Kesimpulannya, peringkat mikro Al-Quran mendedahkan keajaiban numerik dan struktur yang menakjubkan. Ini bukan sekadar keindahan bahasa, tetapi juga bukti objektif yang menunjukkan pengarang ilahi. Teknologi moden kini membolehkan kita meneliti pola matematik dan struktur ayat-ayat Al-Quran secara terperinci, merapatkan jurang antara wahyu dan sains moden. Sebagai contoh, bilangan sebutan kata hari dalam Al-Quran adalah 3,465 kali, selari dengan jumlah hari dalam setahun. Kata bulan pula disebut 12 kali, sama dengan bilangan bulan dalam setahun. Suatu kebetulan yang sukar dijelaskan tanpa campur tangan ilahi. Selain itu, konsep penciptaan manusia dalam Al-Quran menggambarkan proses perkembangan embrio yang kini disahkan oleh sains moden, walaupun ayat-ayat ini diturunkan lebih 1,400 tahun lalu. Penemuan seperti ini membuktikan bahawa Al-Quran bukan hanya kitab spiritual, tetapi juga sumber ilmu yang melangkaui zaman. Untuk generasi yang fasih dalam data, Allah mendedahkan keajaiban dalam bahasa dan struktur Al-Quran itu sendiri. Teknologi membolehkan kita menghargai Al-Quran dengan cara baru, menghubungkan iman dan akal. Penemuan ini menginspirasi kerendahan hati dan kesyukuran, mendorong kita untuk terus mengkaji dan merenungkan keajaiban Al-Quran. Perjalanan penemuan baru bermula, sahkan penemuan ini sendiri dan kongsikan bersama orang lain. Biarkan keajaiban ini menguatkan iman anda dan memperkasa dakwah anda. Semoga Allah meningkatkan kita dalam ilmu dan iman. Amin. Peringkat mikro, asas numerik dalam teori kerangka Al-Quran. Dalam bab ini, kita akan menyelami secara terperinci asas numerik yang membentuk teori kerangka Al-Quran atau TQK. Kita akan membincangkan definisi setiap konsep utama, langkah demi langkah analisis, serta menyediakan latihan praktikal agar anda dapat meneroka keajaiban numerik Al-Quran sendiri menggunakan teknologi moden. Pertama, mari kita fahami apa itu peringkat mikro dalam TQK. Peringkat ini menumpukan pada elemen paling asas dalam struktur Al-Quran, seperti perkataan, huruf, dan halaman. Dengan bantuan analisis teks digital, algoritma statistik, dan visualisasi data, kita dapat melihat corak dan simetri yang menakjubkan, bukti ketepatan ilahi yang tersembunyi dalam butiran terkecil. Langkah pertama ialah memahami 3 konsep utama, Ummu Iwahi, muka taat, MQ, dan muka surat, MS. Mari kita definisikan satu persatu. Ummu Wahi UV atau Ibu Wahyu ialah prinsip teras yang menjadi inti struktur Al-Quran. Ia merujuk kepada perkataan dan tema utama seperti Tauhid yang menyatukan keseluruhan teks. Contohnya, perkataan Allah muncul sebanyak 2,6998 kali dalam Al-Quran. Taburan ini bukan rawak, tetapi membentuk corak yang konsisten dan tematik. Latihan praktikal 1. Buka perisian analisis teks digital seperti Quranic Corpus atau aplikasi Quran Digital. Cari perkataan Allah dan catat kekerapan serta surah mana yang paling banyak mengandungi perkataan ini. Cuba hasilkan heat map atau karta bar untuk visualisasi. Langkah kedua, gunakan algoritma digital untuk mengkaji hubungan antara kekerapan perkataan dengan panjang ayat atau kedudukan surah. Contohnya, bandingkan jumlah perkataan Allah dalam surah panjang seperti Al-Baqarah dengan surah pendek. Perhatikan simetri atau corak yang muncul. Seterusnya, muka taat MQ ialah huruf-huruf terpencil di permulaan 29 surah, seperti Alif Lam Mim dan Yasin. Dalam TQK, MQ dianalisis untuk mencari corak berangka yang luar biasa. Sebagai contoh, Alif Lam Mim muncul dalam 6 surah, dan kekerapan huruf Alif dalam surah Al-Baqarah sepadan dengan jumlah ayatnya, yaitu 286. Latihan praktikal 2. Pilih satu surah yang bermula dengan muka taat, seperti surah Kaf. Kira berapa kali huruf Kaf muncul dalam surah tersebut. Bandingkan dengan nombor surah atau jumlah ayat. Gunakan carta bar untuk memaparkan hasil. Langkah ketiga, lakukan ujian statistik mudah, seperti mencari sama ada kekerapan huruf adalah kelipatan nombor tertentu atau nombor perdana. Visualisasikan data ini untuk melihat sama ada terdapat simetri atau corak yang konsisten. Akhir sekali, muka surat MS meneliti nombor halaman dalam Mushaf Uthmani.
Contohnya halaman 143 yang mengandungi sebahagian surah Ali Imran. Analisis hubungan antara nombor halaman, jumlah ayat dan jumlah perkataan menggunakan perisian visualisasi teks. Latihan praktikal 3. Senaraikan beberapa halaman Al-Quran, catat jumlah ayat dan perkataan pada setiap halaman. Cari corak matematik seperti simetri atau pengulangan nombor. Gunakan graf atau jadual untuk memudahkan pemahaman. Analisis ini membuktikan bahawa susunan halaman Al-Quran, walaupun ditetapkan berabad selepas wahyu, tetap mengandungi corak ilahi yang menakjubkan. MS menjadi bukti ketepatan struktur pada tahap mikro diperkuatkan oleh teknologi digital. Kesimpulannya, peringkat mikro dalam TikuCare mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui analisis terperinci UV, MQ, dan MS. Dengan menggabungkan tradisi tafsir dan teknologi moden, anda dapat menyaksikan sendiri ketepatan ilahi pada tahap butiran terkecil. Teruskan latihan ini untuk mengukuhkan keimanan dan menyokong dakwah dengan bukti empirikal. Semoga penerokaan ini menginspirasi anda untuk lebih menghargai keindahan dan keajaiban Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.